Meskipun tidak mempunyai latar belakang ekonomi, Datuk Seri Amiruddin Shariff membuktikan keupayaannya memacu Selangor menjadi negeri termaju dan penyumbang utama kepada kemakmuran negara sejak menerajui kerajaan negeri pada 2018. Tokoh akademik dan ahli ekonomi berpandangan disiplin pengurusan ekonomi dan kewangan ketat yang dipraktikkan Amiruddin meletakkan beliau mampu mentadbir negeri itu dengan prestasi kewangan paling baik sejak kerajaan negeri bertukar tangan daripada Barisan Nasional BN kepada Pakatan Harapan PH kira-kira 15 tahun lepas. Ahli ekonomi dari Universiti Tun Abdul Razak Profesor Dr. Barjoyai Bardai berkata Amiruddin bijak mengadu antara tradisi pengurusan ekonomi dan kewangan yang dilaksanakan Menteri Besar terdahulu Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dengan suntikan idea-idea segar sehingga Selangor merekodkan peningkatan sumbangan keluaran dalam negara kasar KDNK pada kadar 25.5% tahun lepas. Beliau berkata dalam tempoh 5 tahun sejak 2018, Amiruddin dengan perancangan ekonominya menyaksikan sumbangan KDNK Selangor pada Malaysia meningkat daripada 23.7% kepada 24.3% pada 2020, iaitu sewaktu negara mula diancam penularan pandemik COVID-19. Barjoyai berkata prestasi itu lebih baik daripada rekod yang dicatatkan semasa pentadbiran Muhammad Azmin, iaitu 23%, yang juga penurunan daripada sumbangan KDNK antara 22% ke 23.7% yang dicatatkan semasa era Abdul Khalid sebagai Menteri Besar. Dengan penerusan disiplin pengurusan kewangan berhema beserta pemerintahan yang bersih, kita juga dapat saksikan reserve simpanan Selangor meningkat sehingga RM3.4 bilion. Begitu juga dengan peningkatan pendapatan hasil kerajaan negeri melalui pelaburan lain, katanya, kepada bernama. Barjoyai berkata, visi dilakar Amiruddin dan barisan exco-nya dalam bidang ekonomi juga menyaksikan Selangor kekal sebagai destinasi pilihan pelabur dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan selain dibantu faktor kelebihan geografi sebagai pintu masuk perdagangan di ASEAN, menerusi 2 lapangan terbang antara bangsa dan pelabuhan kontena serta ketersambungan rangkaian lebuh raya. Ini satu keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki negeri lain, dan dengan kelebihan ini, saya lihat Selangor bukan sahaja mampu menarik, malah boleh memilih atau menentukan sektor dan juga industri tertentu yang mempunyai nilai tambah tinggi sahaja untuk masuk melabur, katanya. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor Berhad Invest Selangor, Datuk Hasan Azri Idris berkata, dari aspek pelaburan, Selangor pada tahun lalu memperoleh tempat kedua keseluruhan dengan jumlah pelaburan yang diluluskan sebanyak RM60.1 bilion mengatasi Sarawak dengan RM28.2 bilion. Beliau berkata, walaupun berada di belakang Johor yang merekod pelaburan yang diluluskan RM70.6 bilion pada tahun sama, beliau percaya pencapaian Selangor di bawah pentadbiran Amiruddin perlu diberi perhatian selepas turut berjaya menarik 1.392 projek yang menghasilkan 89.568 peluang pekerjaan dalam sektor perkilangan sejak 2018. Dalam pada itu, Hasan Azri yakin rancangan Selangor pertama RS1 2021 hingga 2025 yang digagaskan Amiruddin mampu menjadi dokumen yang memandu hala tuju pembangunan dasar ekonomi dan sosioekonomi negeri ke tahap lebih tinggi untuk tempoh beberapa tahun mendatang. RS1 dirangka berpandukan strategi dan inisiatif jangka pendek sederhana dan panjang bagi mencapai visi yang dijadikan Selangor sebagai sebuah negeri pintar, makmur dan berdaya huni menjelang tahun 2025, katanya. Amiruddin, yaitu penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Tua sebelum ini, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor pada 19 Jun 2018. Pilihan Raya Negeri PRN 12 Ogos ini, Amiruddin akan mempertahankan kursi yang disandangnya itu dan akan berdepan saingan calon Perikatan Nasional PN Muhammad Hanif Jamaluddin dan calon bebas J. Suman.